Ni Amai komplain kat belakang tak dapat duduk, pusing flash bagi. Ada dalam menolong kat belakang tu kita ada sama semua depan kita. Ya. Ada kapek sah. Ibu tak tahu itu. So enggak yang ni yang depan ni. Kita ambil kursi. Kita tak boleh duduk muat tau. Oh, tak bawah. Tu kursi ni tak tahu lah. Tak belakang. Ambil dah. Suruh ke tak lagi? Lepas tu selesai. Selesai dah tu nak angkat kapek. Ni pergi tolong angkat kapek ni sah. Pergi tiga orang. Pergi tak? Tak lock ni tu. Dapat jalan sama best masih kencang. Tu yang kapek tu duduk mana dah? Duduk belakang ni tu. Apa? Mana-mana duduk di tangga. Kerjaan duduk di tangga. Siap ke tak? Kursi dah dah. Jadi kalau ambil kursi ada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita mengaturkan puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul di dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dan merahmati kita semua, insya-Allah. Yang duduk belakang tu kot, duduk depan bagi hak kursi duduk belakang kot, tak nampak ke apa tak apa. Boleh lah. Senang nak lena sikit. Ustaz tak nampak. Boleh.
Okey, boleh. Baik, kita nak sambung pengajian kitab kita Al-Jawharul Mawhub wa Munabihatil Qulub. Kita nak sambung kalau ikut pada muka surat. Kita sambung tak ulang balik, dia tak apa nak faham cerita di belakang. Kita gostan balik tang faedah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faedah bagi ayat 1000 dinar. Hikayat adalah satu kaum menunggang mereka itu akan perahu berlayar di laut. Ini dia nak cerita hak kita baca pada bulan lepas. Ada satu golongan ataupun satu kumpulan yang mereka ni naik perahu di tengah laut. Tiba-tiba nyata bagi mereka itu seorang lelaki berjalan di atas air dan berkata ia bagi mereka. Tiba-tiba berjalan mai satu lelaki atas air. Lelaki itu berjalan atas air. Bila berjalan atas air, lelaki itu kata dekat mereka yang duduk dalam perahu tu. Lelaki itu kata, ada sertaku satu kalimah, aku hendak jual dengan 1000 dinar. Laki itu duduk jalan atas air. Mereka ni duduk dalam perahu. Duduk dalam perahu. Kita panggil perahu lah. Dalam perahu. Perahu. Kita duduk, yang mereka ni duduk berlayar atas perahu. Mai lelaki itu kata, lah ni aku nak jual dekat hampa satu kalimah. Yang nilai satu kalimah tu harganya 1000 dinar. 1000 dinar lah ni dengan ringgit Malaysia. Wallahualam tak tahu apa. Saya pertukaran ni tak tahu. Kalau 1000 dinar tak tahu lah. Kod maklum ni tahu berapa nilai. Nyumbak muka surat. Hak yang Jawi muka surat apa? 9. Ha? 78. Yang Jawi 78. Rumi 143. Tak jumpa, tengok kulit balik. Kitab siapa? Jumpa dah? Okey. Dia nak tawar, dia kata aku nak jual kalimah ni dengan nilai 1000 dinar. Maka berkata salah seorang daripada mereka itu, aku nak beli. Yang duduk dalam perahu tu kata tak apa, aku nak beli. Dia kata, inilah 1000 dinar. Nah, ambil 1000 dinar. Duit banyak, duduk dalam perahu pun ada ambil 1000 dinar. Dia kata nak ambil. Maka berkata lelaki itu, campak olehmu akan 1000 dinar itu ke dalam laut. Dia kata tak apa, lempak mai bagi masuk dalam laut ni. Maka mencampak ia ke dalam laut. Lempaklah kawan ni pun dah nak beli satu kalimah dengan nilai 1000 dinar. Kawan tu kata lah hang lempak mai. Dia lempak pi. Kawan ni pun berkata lelaki itu, katakan olehmu. Ni dia ayat yang dia nak ajak. Dia kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ada orang dia duk baca qadira, tak betul. Qadara. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan adakan untuk dia jalan keluar. Dan barang siapa yang berserah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan rezeki dia. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan yang dikehendakinya. Allah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuannya. Suatu amalan diajar oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkar.
Imam Nawawi kata, siapa yang nak niaga, siapa yang nak mempermudahkan perniagaan, yang nak mempermudahkan urusan, amalkan ayat ni 33 kali after salah, setiap kali lepas sembahyang. Larat buat, mau tak larat duduk diam. Jangan duduk oi. Larat buat, mau tak larat duduk diam. Ni tak larat nak buat, mulut duk bunyi macam-macam. Duk baca tu berkata buat kerja lain. Tak mau buat sudah. Tak mau buat sudah. Nak buat. Berapa kali lepas sembahyang? 33 kali. Try tengok. Kerja bukan ada apa pun. Lepas sembahyang pun bukan nak buat kerja apa, nak lena lepas lohok. Betul tak? Lepas asyak pun bukan nak buat kerja apa, nak menyembang. Lepas maghrib kot lah. Lepas maghrib pun duduk atas masjid surah tu buat lah. Lepas Aisyah nak balik makan, nak lena. Tak ada. Kalau apa buat tengok. Kalau dan. Maka kata lelaki tu, hafal olehmu akan dia baik-baik. Dia kata kat lepas hafal baik-baik. Kemudian ghaib ia. Lepas tu dia pun hilang. Hak lelaki jalan tahiyang tu. Maka berlayar ia. Pak ni pun berlayar. Tiba-tiba pecah perahu tu. Perahu tu pecah. Dan dapat lelaki yang sampai ayat tu akan suatu papan dan membaca ia akan ayat tu. Perahu dulu buat dengan papan juga lah. Cuma lah ni dia buat dengan fiber apa semua tu lah. Bila pecah perahu tu, tenggelam lepas dalam ayat, ada satu lelaki tu yang dalam perahu tu boleh duduk berpaut dekat papan tu. Maka dia duduk ni lah. Maka dia timbul lah. Dia duduk bertahan. Kalau bahasa apa dah? Berpaut. Lebih kurang lagu tu lah kita orang kod dia panggil berpaut. Berpaut dekat apa papan tu. Maka dicampak dia oleh ombak kepada satu pulau. Mai ombak ni sepak pi terus kat satu pulau. Ombak tu sepak terus pi ke pulau. Maka naik ia kepada pulau itu dan mendapat ia padanya akan satu perempuan yang sangat elok pula dah. Kisahkan cerita ni. Mula naik perahu orang jalan atas air, perahu pecah. Nampak kisahkan ni. Dia naik pergi tang pulau tu, maklum ada satu perempuan elok. Perempuan elok. Maklum tahu dalam dunia ni perempuan paling elok ni negara mana? Tahu? Asia. Asia muka macam maklum. Nak kata elok pun tak. Tak elok pun elok lah juga. Nak kata elok sangat pun tak apa nak elok sangat. Dalam dunia ni maklum tak ada perempuan paling elok negara mana. Ni kajian ni bukan saya mampu. Maklum tak baca lagu tu. Saya baca dalam dunia ni wanita paling lawa ni Albania. Tahu Albania agak mana? Belah Kepan. Nama negara tu Albania. Saya dulu duk ingat ke belah Arab. Bila baca-baca ni Albania. Lebih kurang kalau Albania ni lebih kurang kalau nak tengok ni tengok Tok Spiah. Lebih kurang dia bahasa Albania dulu ni. Albania Tok Spiah lawa. Paling lawa Albania. Dulu kita duk ingat ke belah Mesir, belah mana ni? Albania. Nak main dengar tu. Tu ya. Dia nak main dengar tu. Albania. Dia Arab ni boleh lah. Tapi Albania. Perempuan elok. Nak abang tu saya disebut perempuan elok. Albania. Lawa. Maklum jangan duk Google lagi. Balik saya baru Google. Saya biasa pergi tawaf di Mekah ni lah. Masa tu tahun 2009, 2010 masa tu. Saya pun tak menikah lagi. Tengah-tengah tawaf tu. Tengah-tengah tawaf tu masuk 3 orang Albania. Perempuan Albania tu masuk. Masuk saya terkejut tengok lawa masa tu mana ada pakai face mask apa ni. Lawa kita tengok Syria belah apa? Idlib tu melawa lah. Hak ni lawa lagi. Sampai lawa tak lawa sampai saya terlupa berapa pusingan lah.
4 ke 5, 4 ke 5. Hukum fiqh kata kalau duduk celah 4 ke 5 pegang had 4. Dia tak? Tapi saya atas pada hukum fiqh ni pegang terus had 1. Tawah balik dengan Albania tu sampai habis. Tawah sa'i sampai habis dengan Albania tu. Duk doa lah kok boleh menikah dengan Albania lah dia dapat panggil polis juga. Lawa Albania ni lawa ni dia nak bak kata elok ni tak tahulah dia tercampak ke Albania kata mana. Saya bukan tak berani dak cuma tak makan cekak itulah. Takut dak tak makan cekak. Maka bertanya ia akan perempuan tu. Laki ni pun tanya dekat perempuan tu daripada halnya. Dia tanya perempuan tu tak? Mai duduk kat pulau maklum. Entah pulau tu pun entah pulau macam mana kita pun tak tahu. Tak ada siapa. Tiba-tiba dia naik. Satu perempuan lawa duduk sorang-sorang dekat pulau tu. Kalau pulau Langkawi ni cerita lain lah. Ni pulau apa ni? Duduk dengan semak haung. Dia pun sampai. Dia pun boleh sampai dekat pulau tu sebab tercampak. Sebab nak tenggelam. Sebab nak hanyut. Dia main datang tu. Tiba-tiba dia main perempuan tu duduk ada. Tak heran maklum. Ni main mana ni? Lawa-lawa sorang-sorang. Lebih kurang lagu tu lah. Maka kata perempuan itu. Perempuan itu menjawab. Aku daripada negeri bagian-bagian. Dia berhabak aku main daripada ni sini Albania. Adalah pada tiap-tiap hari naik daripada laut ini jin pada waktu bagian-bagian. Dia kisahkan ni tuan-tuan ni. Dia kata kat laut ni ada satu jin. Sungguh lah maklum ni. Tempat tengah-tengah ni jin. Orang duk lempak macam-macam lah. Ambil apa pergi lempak, ambil apa pergi lempak, ambil apa pergi lempak. Memang. Sebab tu kadang-kadang macam-macam. Nak pergi ke laut, dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nak kita nak belayar. Tak kira lah kalau Perlis Langkawi pun walaupun tak jauh, sejam. Baca lah. Baca ayat kursi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta lah ke Allah. Kok tengah-tengah laut ni macam-macam. Sebab tu Datuk Ismail Qamus bisa kata, almarhum kata, tengah laut dengan tengah hutan ni, teruk tengah laut lagi. Daripada sudut gangguan. Tengah laut dengan tengah hutan. Kita nak pergi tu tengok Royal Bloom. Hak tu pun sakan. Saya malam kemarin balik daripada Kelantan, pergi ceramah di Kelantan 2 hari. Saya ceramah di belah Kok Lanah, Masjid Aisyah Kok Lanah. Habis ceramah keluar daripada masjid tu lebih kurang dalam pukul 10.30. Saya balik mai hotel. Sampai hotel lebih kurang lena tak boleh lena. Jadi saya kata kat tadi bawah saya, jom kita balik malam ni. Dia kata jom. Mandi balik. Bertolak daripada Kota Baru pukul 12.20. Baru balik sampai sini pukul 6. Duduk kat atas Royal Bloom tu 3-4 pagi. Macam-macam maklum Mula-mula nampak gajah, lepas gajah babi, lepas babi gajah, lepas gajah babi. 2 kali nampak babi. Pergi kot Royal Bloom tu, lintas tu kat dia punya tasyik tu. Macam-macam nampak. Saya kata kat dia, saya buat tak tahu sudah ni tempat dia. Jangan dia kacau kita sudah. Mau dia pergi buat tarik pelak kita mampu sudah ke tengah tu. Dia nak tunjuk macam-macam, tunjuk Ustaz nampak apa? Macam-macam. Macam-macam tengok sembok tu. Kan dia kabui. Sembok tu nak nampak, tak nampak, nak kata karat, tak karat, tapi nampak macam muka orang, nampak macam rambut. Buat tak tahu sudah. Tempat dia. Macam kita dah pergi tempat orang, kita nampak orang, mana boleh nampak lah. Dia pergi zoo. Jadi dia heran awak menatang tu dia orang tak ada zoo. Nak tengok orang pergi lah tempat orang. Ni kita lalu ke tempat dia. Saya kata Habib, tapi yang saya heran tu maklum, budak-budak motor tu lepas ada program di Terengganu, RAZ tu. 2 pagi duk konvoi kat tengah raya belum tu. Sakan tu. Dia yang kata anak muda jiwa kental. 2 pagi maklum. Naik RAZ dapat 5 orang, 4-5 orang. Lu nak pergi Terengganu.
Ni yang kata tengah hutan. Raya belum ke, raya lepas ke, tengah hutan. Datuk Ismail Qamus kata, tengah laut lagi dahsyat daripada tengah hutan. Itu jenis jin. Jenis jin maklum oi. Hak setan ni pula kot dalam atas darat ni ramai. Hak jenis setan ni tahu setan. Jenis perangai setan. Dia bukan setan, dia perangai setan. Hak ni pula kot dalam kampung atas darat ni banyak. Lagi kita ulas hak perangai setan tu, tunggu tak? Adalah pada tiap-tiap hari naik daripada laut ini jin pada waktu bagian-bagian. Menurut ia akan daku daripada diriku, maka dipeliharakan daku oleh Allah daripadanya. Maka berkata lelaki bagi perempuan itu, jadi olehmu akan daku pada tempat aku lihat akan dia, dan tiada lihat akan dikau. Maka memperbuat ia seperti demikian. Maka tatkala naik jin daripada laut dan melihat lelaki akan dia, maka membaca ia akan ayat tu. Duk cerita-cerita panjang apa lagu ni. Tiba-tiba jin tu naik atas pulau tu. Dia nampak lelaki tu dan lelaki tu pun nampak dia. Maka lelaki tu baca ayat wa may yattaqillah tu. Maka bernyala-nyala api membakar jin tu. Maknanya jin tu terbakar bila dibaca tu. Maka sukalah perempuan itu ada padanya beberapa harta yang sangat banyak daripada permata dan mutiara dan yakut. Kemudian lalu perahu dengan keduanya, maka mengisyaratkan keduanya kepada perahu itu. Maka datang ia mengambil tiap-tiap orang daripada permata dan mutiara yang tidak diketahui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak abang, mereka ni selesai daripada masalah dan Allah Ta'ala bagi pula kepada mereka rezeki, permata, mutiara dan yakut. Tu ayat tu. Nak abang apa dia maklum? Bukan nak cerita pasal jin, bukan nak cerita pasal perempuan, bukan nak cerita pasal peru. Nak abang tolong beramallah dengan ayat tu. Boleh? Baik, perihal mengasihani anak yatim. Selesai ayat wa may yattaqillah tu, kita cerita pula bab anak yatim. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya rumah yang terlebih kasih daripada segala Allah kepadanya, iaitu rumah yang ada pada anak yatim yang dimuliakannya. Sebaik-baik rumah atas muka bumi ini yang Allah Ta'ala sayang, rumah yang di dalam dia ada anak yatim. Saya Ustaz, anak yatim tak mak pak tak ada dah. Umur ke 70 dah maklum anak yatim apa lagi. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz, bukan kita nak pergi tanggung anak yatim mai balik rumah. Saya pun rumah ni Allah Ta'ala lekeh. Rumah lekeh, mana tahu rumah lekeh. Lekeh ni mai daripada perkataan apa? Siapa boleh jawab boleh balik. Lekeh ni mai daripada perkataan low cost. Orang Kedah ni dia bercakap orang putih ni banyak, cuma orang putih tak perasan, tu bahasa dia. Sampai tahap kita pun tak perasan kita cakap orang putih. Itu kehebatan orang Kedah. Low cost. Low cost makna pada kos rendah. Ambil low tudung maklum lah dak tak oi lekeh lah, low cost. Boleh faham? Low cost. Boleh kat kita jadi lekeh. Elok rumah maklum Allah tak oi rumah berlekeh ya, buat bagi ada low cost lah. Ni dia kata rumah saya lekeh Ustaz. Rumah lekeh nak biar ambil orang main duduk nak buat lagu mana? Pakai tak dak dah Ustaz oi nak buat lagu mana? Maklum kalau tak mampu nak ambil anak yatim tu balik belah di rumah, belalah anak yatim tu di pusat depa. Lah maklum pergi tengok dekat pusat-pusat tahfiz. Ada tak anak yatim? Ada. Tak ada lah pengajian dia. Kita sebagai penjaga anak yatim yang duduk dalam rumah kita, Allah Ta'ala suka. Nak buat lagu mana ya Allah? Nak buat balik mai duduk di rumah tak ada lah. Aku ni pun janda. Janda. Nak pergi tanggung anak yatim, nak cari hak perempuan tak ada. Kat tahfiz tu ada. Lelaki bukan nak tanggung buat balik mai rumah pun. Mereka nak mengaji, kita jadi penjaga kepada rumah anak yatim. Dalam maksud yang lain, rumah yang Allah Ta'ala suka ni, rumah yang menjaga anak-anak yatim.
Rumah yang isi rumah tu pembiaya kepada anak-anak yatim. Tu. Dan sabda Nabi SAW, sebaik-baik rumah pada muslimin itu rumah yang ada padanya anak yatim yang diperbuat baik kepadanya, dan sejahat-jahat rumah pada muslimin rumah yang ada padanya anak yatim dibuat jahat akan dia. Rumah yang terbaik rumah orang Islam yang bela anak yatim. Bukan takat dia bela, dia jaga anak yatim tu dengan sebaik mungkin. Yang Allah Ta'ala benci pula lagu mana? Rumah yang ada padanya anak yatim yang dia buat halal balas dengan anak yatim tu. Dan riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu mengadu ia akan keras hatinya kepada Nabi SAW. Mai Abu Darda, dia mai abang, ya Rasulullah, aku ni ada masalah. Awak, hati aku keras. Maklum, kepala keras, hati keras ni masalah, maklum. Tu yang orang India kata itu, batu besar ada atas dia punya kepala. Makna keras kepala lah tu. Dia berkeling dengan bini dia. Keling-keling bini dia pun lawan. Kita tanya pasal apa ni mama ni. Ini kalau ustaz. Ini perempuan ni satu kepala ni ada batu punya besar atas kepala. Nak abang kata keras kepala. Betul tak maklum? Keras kepala. Keras. Ngaji tak pernah berhenti. Ketegak baru boleh tahan. Tapi maklum tu dia tak main ni, dia tak main ni. Dia tahu kita nak baca pasal dia. Ada ni semua lembut, tengok alhamdulillah, tengok mata pun tahu. Semua tak nak buka mata, lembut belakang. Maklum ni semua ni nampak macam anak kucing manja ni. Dan semua nampak macam anak kucing manja. Sebab apa? Switch tu tak buka lagi. Switch mak singa ni tak buka lagi. Kena siapa dia pergi petik switch tu maklum. Jagalah switch anak singa tu. Nak petik tu masa mana? Suruh lelaki menikah seorang lagi. Petiklah switch tu. Dia nak tengok ustaz pun dia tak heran lah. Saya biasa pergi nasihat satu maklum ni di Kuala Lumpur. Dia ni dia ikut kuliah muslimat saya lah. Dan dia ni fanatik dengan saya. Laki dia nikah dua. Laki dia pun jemaah surau tu juga. Dia jadi macam apa? Ukraine Rusia lah. Duk kelain. Saya pun diminta nasihat. Saya pun nasihat lah makcik tu. Lepas kuliah. Kata kak, sudahlah. Kak setahun lebih dah abang nikah kak tak ada terima. Ustaz, kami dia doang ustaz. Sebelum jadi apa-apa kat ustaz, dia baik diam. Benar ni dia kata ustaz dengan ustaz siapa? Tu, anak kucing tu. Dia mai boleh jadi mak singa. Orang perempuan ni memang lembut. Tapi tang dia kerat kepala tu, jangan ada buat apa. Betul tak maklum? Allah haduk rumah saya tu pun perempuan. Bukan Zahai perempuan. Haduklah rumah tu. Lembut-lembut tu pun ada time dia keras. Bagi kita kena beralah. Dan dia buat cekang, buat tetap. Keras atas kursi. Ajak makan tak mau, ajak tengok TV tak mau. Ajak berjalan tetap. Oh jaga. Tanya dia ni nak makan tak? Dia buat tak tahu. Kita kata dia kena kasut ke apa ke? Baca ayat kursi tak jalan. Bekas. Dia buat serupa ular patung. Mata tak tutup. Mulut sengah. Dah lah. Sikit-sikit. Tu kena marah tu. Tak. Ni nah nasi makan. Tak. Mainlah teman abang makan. Tak. Abang pun dah ada bini pun ada semangga ni ya. Mau bini ni tak teman makan, siapa nak teman makan pun tak. Ni kalau dia buat keras lagu ni, abang kalau tak makan dengan bini bukan lalu. Tak tahu, dia pun tak tahu. Kau nak suruh abang cari seorang lagi. Dia buat tak tahu, ayat mata keluar. Mana dia ada perasaan lagi tu, tak apa. Oi, maklum oi. Allah, maklum gelap apa, maklum pun serupa lah. Nak dengar tak dengar, panggil suami mai, kita suruh buat perkongsian cerita. Macam-macam. Tu, sebab tu maklum Allah Ta'ala bagi ada benda orang lelaki tak boleh buat. Dia bagi kat orang perempuan. Apa dia? Mengandung dengan beranak.
Kami memanglah nampak kemas, tapi Allah tak nak tahu kami lekeh. Saya nak tanya maklum, mengandung teruk tak? Teruk tak mengandung maklum? Lupa dah, tak lama lah. Tidak, dalam Quran dia tak sebutlah wahnan ala wahnin. Susah atas susah. Payah atas payah. Apa dia? Mengandung beranak tu. Tahu tasbih mengandung beranak. Dia kata apa? Orang lelaki apa? Tak ikhtiar. Teruk. Tok sepiah berapa orang semua? 5 tu ada teruk semacam kan, teruk lain-lain. Sedang. Lah beranak tu bila? Nak tengok lama tak lama lah beranak tu bila tu sepiah ingat. Lupa. Tahun 70 kan? Tahun 70 kot. Tahun 70 Saya pun tak tahu duduk tak mana lagi. Tok sepiah dah lah dah beranak tu. 90. Ingat susah tu daripada dulu bangla. Mengandung teruk. Saya tengok bini saya mengandung tak. Lena tak kena, barin tak kena. Laki kacau kita duduk tengah belakang. Kita nak lena duduk. Tak selesa belah. Teruk. Lagi cuba bagi kami mengandung tengok. Tak caca marba pegang kok dia ni kalau orang lelaki mengandung. Doa lah. Masuk uhat duk tunggu tu, nak tunggu nak beranak. Bayang kalau orang lelaki dia duduk tang-tang wak salin di belakang atas katil tu. Orang membandak sakit pun teriaklah. Beranak Allah, saya tengok bini saya beranak, doktor tu suruh masuk tengok. Tengok. Bini saya kata abang ni nak terberak ni. Saya kata sudah hang ni celah ni nak terberak duduk atas katil ni. Kita tak tahu. Pergi bang doktor ni bini saya nak terberak. Doktor kata biar dia berak atas tu. Kata siapa nak lah. Ustaz dia nak terberak tu makna dia nak beranak. Mana kita tahu anak pertama? Tengok tu duk keluar kepala tu. Ya Allah. Saya tengok. Boleh. Kami hak jenis bayar dia bagi tengok. Hak tu sepiah jenis peri dia tak bagi tengok. Dia hak jenis peri memang dia tak bagi tengok. Dia jantan tu ngacau. Hak bayar dia bagi tengok. Saya tengok. Dia duduk pegang tu. Duk nampak rambut anak saya duk keluar. Allah. Saya kata mau aku kau beranak. Lepas beranak tu habis. Kita hak laki ni terlupa lah. Bini syok dia tengok anak. Doktor duk ambil duk BQ pipi semua tu nak bang. Duk BQ bubuh dalam kain. Nah ustaz biazan. Dia putih lemak ke apa tu. Putih tu dia pegang tu. Pegang tu pula terlupa Hasan. Duk heran ni betul ke anak aku ni. Aku tak percaya ada anak. Kali pertama dapat anak ni duk pegang anak kita ni. Tak faham tu. Duk tak nak percaya sama banyak. Ya Allah betul ke anak aku ni. Ini duk wek bang. Lepas bang duk terambil pula dah. Lupa dah bini ni duk tengok pergi mana pula dah anak aku ni. Duk mula fikir tu depa dak tertukar anak tak tertukar anak tu. Habis bini apa? Maklum doktor Jake tu. Jake tu kan dia macam mata kai tu kan. Saya tengok. Doktor tu suruh saya tengok. Ustaz mai Ustaz tengok. Ni Ustaz nah. Dia doktor Jake duduk di tiang. Jangan duk tambah seorang lagi tau. Ni nak bagi anak seorang kat Ustaz pun teruk. Dia tengok dia cek. Ish. Saya tengok lah semua. Saya tengok. Saya tak mau tengok. Ayah saya suruh tengok. Masuk tengok. Cik. Lepas tu lepas bini saya beranak tu, saya cancel ceramah 4 bulan. 4 bulan ayah saya kata, hang jangan buat balik main rumah aku. Hang jangan buat balik pergi rumah mak mentua hang. Duduklah rumah tu taman kok dia tu, hang belah dalam pantang. Tak tahu apa hang tanya. Saya terasa macam tu. Terasa sungguh kecil hati lah nak buat balik anak bini aku tak, ayah aku tak mau. Anak dia mau. Balik dia nak tengok cucu dia apa. Habis pantang tu baru dia panggil saya satu hari. Dia kata, Ahmad ni, hang tahu siapa aku tak pergi hang buat balik? Siapa?
Mak hang buat balik mai rumah aku, hang duk kerja pergi ceramah, mak hang duk jaga bini hang. Hang bukan tahu yang bini hang tak boleh lena malam, bini hang teruk nak jaga anak, hang tak tahu. Tambah hang buat balik rumah mak mentua hang lagi, hang jadi huri. Hang tahu kan nak pesoh anak, nak mandi anak, anak berak, anak nu yang ni, bini hang nak makan yang nu tak kena. Lah hang jaga dia 4 bulangan. Hang tahu tak teruk kat telefon ni macam mana? Tahu. Hang tu guna mak hang. Sebab tu maklum kalau ada anak-anak jantan ni yang nak nikah, suruh dia belah. Saya tahu. Saya tahu nak jaga masakan. Dia, saya masak semua. Ikan keri mak mentua saya main hantar ikan ruan. Saya masak semua. Nak masak sayur, ayak, nasi tak boleh makan hak perangat. Saya tahu. Bakar tungku lagu nak. Lepas dia tunggu saya pula tunggu tu. Saya tahu lah lagu nak. Tu saya duduk rumah taman kot diam satu sewa rumah taman. Nak mandi anak Allah dia lembek kata aku silap mandi terkepak patah badan. Saya tahu semua. Bini saya lena. Tahu waktu malam maklum hak kata budak ni pagi dia lena. Malam dia berjaga sampai pukul 6. Bagi hak tu tak mau, bagi hak ni tak mau. Kata hang isap susu mak hang tak mau kan nak isap susu aku pula nak dia hang tu tak mau. Hak kita letih. Nak lena waktu pagi telefon kerja bunyi. Oi teruk mana oi teruk. Tu teruk belah yang perempuan teruk lagi. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kat orang perempuan kuasa mengandung, kuasa beranak. Sebab tu beza orang perempuan dengan lelaki. Kekuatan wanita di dalaman, kekuatan lelaki di luaran. Nak suruh maklum pergi tanggung tonggeh, tobat tak naik lah. Tonggeh habis pergi beli. Naik motor. Saya biasa selisih depan tu. Selisih tu, dia bawa tonggeh. Kak tu, orang dia lama tu bawa tonggeh. Saya kena tonggeh duduk belakang. Saya kata sudah, kita terjun masuk nampak gila tu. Kita pun paut. Paut nak tak sangka kita pun bagi jalan kat dia tu. Jalan tu ada dia duk bawa pun duduk sengih tu. Kita ni mesti mesra, buka lah tingkat. Jaga-jaga kak, kita terjun. Dah tahu orang teruk, yang duk lalu waktu ni pasal apa? Kita juga salah, dia tak salah. Hak salah kita, dia tak salah. Suruh dia bawa tonggeh, lepas kepaik gila. Hak tu kata orang perempuan, kekuatan mereka di dalaman. Hak ni kata orang perempuan ni maklum hebatlah orang perempuan. Tapi kadang-kadang bila dia main keras, boleh tahan jugalah. Ni nak cerita Abu Darda, dia main hebat kat Nabi, kata keras hati. Lalu Nabi SAW bersabda, tip nak bagi hati lembut ni macam mana? Kesian olehmu akan anak yatim, dan sapu olehmu akan kepalanya, dan beri makan olehmu akan dia daripada makanan engkau. Nescaya lembutlah hati kamu dan mendapat engkau akan hajat kamu. Dua Nabi hebat kat dia. Dia hebat dekat Nabi. Satu yang masalah, ya Rasulullah, aku ni hati keras. Maklum, orang nasihat tak mau dengar. Ni punca hati keras. Punca hati keras. Ni lah ni kita tengok ni maklum ni, masalah tentang hati yang keras ni. Ni 1-2 hari ni kita tengok. Orang nasihat dia buat tak tahu. Ni founder produk ni. Pengasas produk ni. Ni jadilah satu kes baru ni duk menari lucah tu. Apa hak terlajak larih tu. Dah minta maaf, dah nak makan ubat apa pun tak tahu, nak mati apa, tak apalah. Kita doa bagi dia ni tenang lah. Kita tak mau benda ni berulang. Dia minta maaf ni berapa kali dah. Dulu menari dengan darat, menari dengan pondan, menari ni, menari ni. Bila netizen kecam, minta maaf. Jadi balik tak? Jadi. Ni kita harap ni permohonan maaf dia kepada rakyat Malaysia ni, dan dia mohon ampun kepada Allah ni. Kali terakhir dah, tak mau lagi. Duk pergi menari dengan perempuan mana yang nak cakap apa ya? Sudahlah. Allah Ta'ala bagi dekat hang kekayaan. Guna kekayaan tu di jalan yang Allah Ta'ala redha. Jangan
bukan cabang Allah. Ni seolah-olah cabang tak habis-habis. Satu, mai pula founder produk lagi pula, hak duduk mempromosikan produk secara lucah. Ada tak saya nak tanya dalam negara kita ni? Ni ada gelek lucah apa semua tu. Duk jual jamu apa tak. Kita cakap ni maklum. Bila kita cakap, lepas kata lah, ustaz ni nak tumpah populariti kami, kepala otak hang. Awak ingat kami orang agama ni duk lapak populariti macam hampa ke? Tak ada kelapak atas populariti hampa tu. Cuma kami orang agama ni tengok hampa ni, kami jadi bimbang masyarakat ni. Sosial media ni budak-budak pun buka. Ni anak saya umur 5 tahun. Dan jujur-jujur maklum, awak tak buka ke sosial media? YouTube, Facebook, TikTok, ID, kelas mat. Duk keluar dia duk gelek, duk tunjuk pungkuk apa. Kalau hang ni tak ada maruah, kalau hang ni tak ada harga diri, hang pergi melingkup hang. Jangan duk melingkup umat. Apa beza hang dengan iblis? Duk ajak orang buat benda jahat, bangga pula buat ajak orang buat benda jahat. Apa beza hang dengan iblis? Oh bangga boleh duk pergi kenuri apa, duk bergelek lucah apa, bangga. Saya orang bayar 20,000, saya apa beza hang dengan iblis? Saya dengan Allah tak ada apa dah, 3 kali pergi umrah dah, ni 3 kali pergi Mekah, ni nak masuk kali keempat. Hei, bangga boleh pergi Mekah. Aku nak abangkan hang Abu Lahab, Abu Jahal bukan cakap pergi beranak di Mekah. Kalau hang pergi Mekah, hang balik masih konsisten atas maksiat hang, persoalan yang kita nak tanya, ibadat hang tu boleh merubah tak diri hang? Tak boleh merubah. Perangai hang sama tak? Sama. Lepas tu hang jawab sendirilah, ibadah hang Allah Ta'ala terima ke tak? Ini persoalan hati ustaz. Iyalah persoalan hati. Tapi ulama habaq dah. Ciri haji yang mabrur, ciri orang yang mendapat umrah yang makbulah, tak ada pun pada hang. Cakap dengan orang jahil agama ni masalah. Kita kalau jahil agama, jangan melibatkan agama untuk backup diri kita. Nak buat jahat, buatlah. Kalau hang tak takut dengan Allah, jangan ajak orang terpalit dengan hang. Ini saya nak minta kepada pihak kerajaan ni maklum. Saya nak minta kepada pihak kerajaan ni. Jangan duk tengok saja benda-benda macam ni. Mana-mana founder produk, pengasas kepada produk-produk dalam negara yang menggunakan marketing secara lucah dan bertentangan dengan syariat Islam, tolong haramkan produk mereka di pasaran. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Tak jangan tengok ya. Yang orang politik ni pun jangan tengok ya. Bukan nak kalut, nak cegah benda ni. Inilah tugas kita pemerintah. Mai duk marketing secara lucah, bergelek pungkuh bulat-bulat duk tunjuk ke orang. Dada bulat-bulat duk tunjuk ke orang. Haramkan produk mereka. Tarik kebenaran. Haramkan produk mereka di pasaran. Puak ni kalau suruh ustaz-ustaz cakap macam saya ni, lepas tak heran. Netizen kecam, lepas tak heran. Allah murka, lepas tak heran. Kerajaan ugut, lepas tak heran. Lepas takut. Ni hakikat. Tak boleh saya bercakap benda ni darah ni. Saya nak tanya maklum. Maklum ada anak, ada cucu. Zaman kita dibesarkan dengan zaman lah kita membesarkan anak cucu kita, sama ke tak maklum? Sama ke tak? Lah maklum cuba habaq kat saya. Maklum nak jaga anak cucu dulu lah. Saya, anak saya sulung tu 5 tahun. Saya besar tahun 90-an. Dengan dia besar tahun 2022. Beza. Zaman saya ni maklum zaman saya ni, nak main judi,
Tak ada. Nak main judi ni tak ada. Nak main judi kena pergi kedai tikar nama ekor atau judi Melayu. Nak main judi kena pergi tempat-tempat judi main mesin. Lah ni maklum anak maklum Allah Ustaz, 5 waktu dia jagalah. Dia pun tak pergi kawan dengan siapa, duduk lah rumah. Dia ada menatang ni maklum, dia main judi tang ni. Dia main judi tang ni. Betul ke tak? Nak kepung, nak jaga macam mana ni? Zaman dulu maklum, nak tengok gambar lucah apa, payah. Zaman-zaman saya nak kena pergi beli CD, lepas tu kena beli VCD player, TV, bukan nak pasang dekat ruang tamu rumah. Tengah-tengah tengok apa keluar. Tak ada. Lah dah mendatang ni maklum, satu dunia punya gambar lucah lepas boleh tengok. Baguslah tak pergi mana Ustaz, bagus ya. Mayang Allah, sukalah maklum tak teruk lah nak jaga dia. Dia balik sekolah duduk lah rumah tak pergi mana, cukup time pergi mayang balik, mayang duduk lah rumah, duduk dalam bilik tu Allahu Akbar. Dia buat apa dalam bilik maklum? Apa Quran, apa Quran kan tengok lucah, gambar lucah. Maklum dia juga macam mana? Tak bagi menatang ni kat depa, payah. Bukan payah apa kita nak berhubung, kita nak keluar daripada rumah nak tanya makan, tak. Zaman lah rumah, berapa biji rumah yang ada telefon rumah lah ni. Maklum memang maklum tak bagi Ustaz, handphone memang maklum tak bagi. Maklum tak bagi kat dia, dia tengok handphone kawan. Rokok. Dulu rokok kena pergi beli duk cucuhnya lah, barang. Lah dia pakai rokok elektronik tu. Maklum dia ingatkan dia cek handphone je rokok. Dulu kena rokok ni maklum cakap, bawa. Cakap ni, hang ni isap gudang garam ni. Hang ni isap rokok cua ni. Hang ni isap rokok danghir ni. Lah rokok elektronik tak bau. Bibir pun tak boleh nak kita tak boleh nak tengok dia ni isap rokok ke tak, bibir. Dulu hitam, tak mau rokok gudang garam tak, jari kuning, kuku-kuku ni. Angkat macam saya dulu maklum. Saya ni warden sekolah. Saya jaga budak-budak ni, selama saya jadi warden ni saya ingat 1000 orang dah kot. Saya jaga budak-budak ni 1000 orang dah kot selama saya jadi warden ni. Macam-macam. Kita jaga budak-budak ni, kita kena cerdik budak-budak dengan bodoh budak-budak. Ni naik lena atas siling. Boleh fikir naik lena atas siling. Kita pagi mengajar. Petang warden. Nak selesai kata hampa clear semua. Nak pergi ke sekolah ni, tilam kena clear, cadat tarik bagi clear. Hampa punya apa tuala, timba bawah katil, itu pantang larang saya lah. Semak-semak ni saya cukup benci. Clear apa semua, okey, bilang. Cukup. Awak jangan bila ujung tu. Ustaz, 112. Okey, jalan pergi kantin. Ada dia keluar bila asrama tu selesai, ada tanggungjawab saya. Saya pun kena masuk bilik warden, nak bersiap nak pergi mengajar. Pipi masuk kelas. Cikgu tu main Pak Ustaz, ni budak asrama 2 orang tak ada. Panggil bilik ketua asrama. Mana laporan bagi tadi bilangan cukup 112, cuba bilang. Saya pun sign cuba bilang depan saya, tak cukup. Cari surau tak ada, cari ni tak ada. Duk tang mana pok-pok ni? Dia isap rokok atas sini. Saya pun naik ke atas sini, saya terjun kot sini tu, jatuh atas katil. Anak jahat sangat. Dia duduk atas halang, duduk isap rokok ni tengok. Saya kata, hanya ada lari pindah hantu aku tu. Kita pun nak jalan atas halang sama saya. Pipi tu tak ada penampakan, saya terajang, dia duduk atas halang, terjun sini, kum jatuh bawah. Buat main CD lucah. Saya nak tergelak CD lucah tu. CD lucah tu.
Depan tu cover. Kan zaman CD lu mak dengar, CD kuliah, CD ceramah awak dengar. Malam Selasa abah duk ngajak, duduk bang duk main duk jual meruku tu. Dia duk jual CD tu. Kata apa perasaan dulu ni mak tu dia duk jual CD. CD kuliah malam Selasa, CD kuliah hari Jumaat, CD ceramah pah apa dia duk jual tu. Parlimen tu. Lepas tu dia dah zaman CD habis dia jual meruku tu pula. Dulu saya dapat tangkap dalam lokal ceramah tu CD kuliah tafsir Pak Lang. Dia punya cover muka depan tu. Haram jadah saya kata budak ni. Tengok dalam tu ada 3 keping CD. Kita tahulah kita duduk tengok CD tu, kita pegang. Tengok CD pun tahu ni bukan kualiti CD ceramah ni. Tak lah dek. Saya ada ni CD apa? CD kuliah Pak Lang tak? Saya beli kat abah. Dia lah? Dia tak? Tak apa. Siap pegang lah. Siap pun nak tengok kat kuliah ni. Masuk balik buka. CD lucah. 3 keping CD lucah. Saya telefon pak dia main esok. Mai ni maklum misal ni dia petari ni elok ni. Cincin tu batuk bomoh panjang. Kira batu cincin tu nak kepak jari tak lepas ni sanggup ni. Saya kata pasang dah budak ni tak kepak dia boleh nampak. Main dengan suara ada apa tak? Saya dah Pak Long ni anak Pak Long punya CD ceramah. Tapi dalam ni Pak Long CD lucah. Dia tengok muka anak dia. Misal tu dia ketak hujung. Saya kata budak ni kena teruk tak lagi. Saya kata budak ni kena teruk. Saya tak buat apa. Dia pegang CD tu, dia mangkit, dia buh penampak 4 kali. Pang. Saya jadi duduk dekat semua maklum dengan cincin ni maklum boleh berdarah ni, dia bubuh depan belakang. Buh kot tu tak apa dah apa nama ni. Ni dia bagi belakang ni. Bagi ni kalau kena kot dia boleh berdarah telinga ni. Pang. Dia boleh tarik lepas. Patut aku cari, tak ada. Hang ambil. Pak dia, maklum. Hak pak dia. Patut aku cari, tak ada. Dia kata. CD tu hak pak dia. Dia nak tengok. Dia pergi balas hak pak dia. Tu nak habak zaman dulu. Nak tengok curi apa. Ni kata cabaran. Akhir zaman ni cabaran. Sebab tu Nabi kata, kalau hang nak bagi hati hang lembut, yang pertama hang kena buat apa dia? Hang bela anak yatim. Hang bela, Nabi kata. Bagi makan kepada dia. Sapu kepala dia. Ambil berat kepada dia. Nescaya Allah Ta'ala akan bagi kepada hang hati yang lembut. Dan Allah Ta'ala akan tunaikan segala hajat hang. Dan lagi sabdanya yang tu sambung minggu depan. Wallahu'alam. Sambung minggu depan. Belum lah. Jadi terlajak masa dah kita pun. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita berkati, apa yang kita mengaji ini diberkati oleh Allah. Segala pertemuan kita ni dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.